Kolo Toure adalah pemain pertahanan Arsenal yang beraksi bersama dengan The Gunners dari tahun 2002 sehingga tahun 2009 sebelum dia menyertai dua lagi kelab Liga Perdana Inggeris iaitu Manchester City dan juga Liverpool. Dia bersara pada tahun 2017 dan ini adalah minit klasik Kolo Toure. Biasanya amat sukar untuk pemain muda yang berasal dari negara-negara yang kurang maju untuk beraksi dalam EPL disebabkan isu working permit. Tapi dalam kes Kolo Toure, walaupun dia muda dan berasal dari negara Ivory Coast, tapi disebabkan dia telah pun beraksi bersama dengan pasukan kebangsaan, ia membolehkan Kolo Toure mendapat working permit dan beraksi bersama dengan Arsenal. Kes ini kita boleh kaitkan juga dengan kegagalan Arsenal untuk menandatangani adik kepada Kolo Toure, iaitu Yaya Toure yang ketika itu masih belum beraksi bersama dengan skuad kebangsaan. Kolo Toure boleh dikategorikan sebagai pemain serba boleh kerana dia mampu untuk beraksi di beberapa posisi, terutamanya di bahagian pertahanan. Ketika awal penampilan dia bersama dengan Arsenal, dia banyak beraksi di bahagian defensive midfielder dan juga back kanan. Tapi pada musim 2003-2004, Wenger buat pertama kalinya menggandingkan Kolo Toure dan Sol Campbell di bahagian tengah pertahanan Arsenal. Gandingan Kolo Toure dan Sol Campbell inilah yang memberikan kejuaraan Liga buat Arsenal dan juga gelaran The Invisible. Gelaran The Invisible diberikan kepada Arsenal setelah mereka mencatatkan 38 perlawanan tanpa kalah dan sebenarnya rekod ini dilanjutkan pada musim seterusnya apabila mereka berjaya mengelak daripada tewas sebanyak 11 perlawanan, menjadikan keseluruhan perlawanan Arsenal tanpa kalah sebanyak 49 kali. Sepanjang tempohnya di Arsenal, Kolo Toure berjaya merangkul 1 kejuaraan Liga Perdana, 2 kejuaraan Piala FA dan juga 2 Charity Shield. Secara keseluruhannya, Kolo Toure membuat 225 penampilan dalam Liga Perdana bersama dengan Arsenal selain menjaringkan 9 gol. Jadinya, apa kisah menarik pasal Kolo Toure dekat Arsenal? Kalau kita nak cerita balik kisah menarik pasal Kolo Toure ni, kita kena refer kepada kenyataan yang dibuat oleh bekas pemain tengah Arsenal iaitu Ray Parlour. Ray Parlour pernah menceritakan macam mana Kolo Toure cuba untuk menarik perhatian Arsene Wenger masa mula-mula dia sertai trial session dengan first team Arsenal. Dalam trial session tu, Wenger bagi Kolo Toure untuk berdepan dengan Thierry Henry dan juga Dennis Bergkamp. Biasanya lah kan, kalau kau nak impress kau punya coach dekat sekolah ke, dekat college ke, kau mesti bagi all out masa perlawanan percubaan kan. So sama juga kes dengan Kolo Toure ni. Disebabkan dia nak impress Wenger, dia tak kisah siapa striker tu, Henry ke, Bergkamp ke, dia tackle juga, dia lanyak juga sampaikan dua-dua pemain tu mendapat kecederaan ringan. Wenger pun cakap dekat Kolo Toure untuk memperlahankan sedikit rentak supaya tak berlaku lagi kecederaan kepada pemain-pemain lain. Walaupun dah kena sound, Kolo Toure tak dengar. Dia pergi tackle lagi seorang lepas pada tu. Tapi yang dia tackle ni bukan pemain biasa. Yang dia tackle ni adalah Arsene Wenger tu sendiri. Menyebabkan Arsene Wenger terpaksa menerima rawatan sebab ankle dia bengkak. Ray Parlour pun pergilah jumpa dengan Wenger dan menerangkan keadaan. Sebabnya Kolo Toure macam bersedih dan kecewa lah sebab dia nak impress. Tak adalah sampai niat nak mencederakan. So bila dah dengar penjelasan daripada Ray Parlour tu, jawapan yang diberikan oleh Wenger sangat awesome lah. Dia cakap walaupun dia cedera dan sebagainya, dia tetap suka dengan pemain ni sebab semangat yang ada pada Kolo Toure dan Wenger cuba sedaya upaya untuk mendapatkan tanda tangan pemain ini secepat mungkin. Mungkin ramai yang dah lupa, Kolo Toure keluar daripada Arsenal pada 2009 bukan disebabkan dia nak beraksi bersama pasukan lain, dia nak new challenge ataupun dia tak suka dengan gaji yang diterima dekat Arsenal. Sebaliknya, dia ingin berpindah keluar kerana dia bergaduh dengan salah seorang pemain di kamp Arsenal pada ketika itu yang juga merupakan ketua pasukan Arsenal iaitu William Gallas. Kolo Toure cakap yang diorang berdua tak berkomunikasi pun dalam padang. Jadi sebelum Arsenal terima akibat sebab permasalahan antara Kolo Toure dan William Gallas, Kolo Toure pun ambil keputusan untuk berpindah keluar daripada Arsenal. Dari cara Kolo Toure explain cerita ni dekat media, Kolo Toure macam kecewa sebab William Gallas seolah-olah mengambil kesempatan ke atas banyak perkara, termasuklah cara William Gallas menegur Kolo Toure ketika dia melakukan kesilapan di dalam padang serta mempersoalkan Kolo Toure dalam salah satu perlawanan yang melibatkan Arsenal dan juga Aston Villa.
Dan dalam masa yang sama, Kolo Toure tak merasakan bahawa Wenger cuba untuk memperbaiki hubungan antara Kolo Toure dan juga William Gallas. Akhirnya, Kolo Toure mengambil keputusan untuk berhijrah dan kali ini dia berpindah ke Manchester City dengan nilai perpindahan sebanyak 16 juta pound sterling. Itu saja Minit Klasik untuk kali ini. Kalau korang suka dengan video yang aku hasilkan, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk follow aku dekat Instagram, Facebook, Twitter dan juga TikTok serta YouTube. Ada 5 channel kesemuanya dan korang hanya perlu masukkan Minit ke-90 untuk cari aku punya page dekat semua platform yang aku sebut tadi. Itu saja buat masa ini. Minit ke-90 mengundurkan diri. Bye.